Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syarat musyrik. Seseorang musyrik mestilah memiliki 4 syarat. Ia bertujuan supaya dia mampu memberi petunjuk kepada orang lain. Di antara sifat musyrik ini ialah membawa manusia ke jalan yang diredai oleh Allah dengan memimpin hati ataupun rohani orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Sebagaimana orang yang nak membuka klinik mesti ada ilmu mengenai perubatan. Kerana ingin mengubat penyakit-penyakit, maka demikianlah juga yang ingin mengubat penyakit-penyakit hati ada syarat-syaratnya. Maka ada 4 syarat yang tersebut. Ialah yang pertama, alim dalam ilmu fardu ain. Mesti alim dalam ilmu fardu ain, supaya amal ibadat dia tu sah dan amal ibadat dia molek. Macam mana dia nak memimpin hati manusia, macam mana nak memimpin orang pada jalan Allah, sedangkan kalau ibadat dia sendiri pun tidak lepas dari segi fardu ain ataupun tidak elok dari segi amal ibadat yang mereka lakukan, maka tidak dapat tidak. Yang pertama, sifat dia, sifat guru ini mesti alim dari segi ilmu fardu ain. Maknanya ia ini mahir ataupun alim dalam ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, lebih-lebih lagi dalam bidangnya iaitu bidang tasawuf. Walaupun dia ilmu tasawuf, ahli tasawuf, tapi dia mesti alim dari segi fiqh. Sehinggalah ulama mengatakan setiap ahli sufi itu ahli fiqh, dan tidak semestinya ahli fiqh itu ahli sufi. Jadi nak menjadi ahli sufi yang mendidik rohani orang, mesti dia melalui jalan fiqh, dan dia alim bagi ilmu fiqh. Dan orang yang alim ilmu fiqh dan juga tasawuf mesti alim dari segi ilmu tauhid. Maka tidak dapat tidak dia alim dalam ilmu fardu ain. Yang kedua, arif billah, mengenal Allah Ta'ala, sehingga kan dia boleh membawa manusia supaya orang lain pun mengenal Allah Ta'ala. Dengan arti kata merasa gerun, membawa manusia sehinggalah manusia itu gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan ulama mengatakan ayat innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hamba-hamba aku yang takut kepada aku adalah ulama-ulama, yakni ulama-ulama yang musyrik, yang memimpin manusia supaya takut kepada Allah. Maka ulama di situ adalah ulama sufi. Di antara tafsiran ulama sufi mengatakan ada ulama di situ, ada ulama tasawuf yang membawa manusia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia arif billah, dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mempunyai ilmu dan pengalaman tentang jalan penyucian jiwa serta cara mendidiknya. Dan guru musyrik itu dia ini ada ilmu, bukan saja ilmu, ada pengalaman mengenai penyakit-penyakit hati. Dia boleh tahu dengki macam mana. Boleh jadi dia pernah lalu penyakit dengki pada diri dia, tetapi dia sudah dapat tahu setelah gurunya mentadbir dia, ini caranya, kamu ini hasad dengki, ini latihan dia. Latihan sufi ini berat sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak mampu menanggungnya. Kadang-kadang guru sufi memalukan kita ataupun cuba menghilangkan kesombongan kita. Macam-macam disuruhnya. Disuruh khidmat. Imam Ghazali disuruh khidmat dengan membasuh kandang kuda. Imam Ghazali nak menyucikan hatinya. Asyibli disuruh menjadi sedekah, orang sedekah selama 5 tahun. Maka demikianlah penyucian yang dilakukan oleh guru musyrik. Mereka lakukan ni bukan apa, bukan nak mengairkan anak murid dia, tetapi adalah nak membersihkan jiwanya daripada sifat-sifat keji. Dan dia seorang guru musyrik, sebagaimana doktor pakar. Doktor pakar berbeza dengan doktor biasa. Doktor biasa kalau tengok penyakit kulit lalu diberi obat supaya sapu kulit. Tetapi doktor pakar bila tengok kulit ini ada gatal-gatal, lalu dicek darahnya. Dia cek darah, lalu dia beri obat. Dia pun ambil darah, dia beri obat. Dan dia melihat dalam darah tadi, oh ini kesan daripada darah. Tetapi doktor biasa ini kesan kulit biasa saja, lalu diberi obat sapu saja, obat satu. Ada pun pakar, doktor pakar, dia tengok penyakit, dia tak tengok dah pada obat-obat sapu ni. Dia tengok pada darah selalu. Dia tengok ikut dalam selalu. Dan hak dalam inilah kadang-kadang obatnya lebih berkesan daripada luarnya. Dan luar kadang-kadang macam-macam obat, jumpa obat ni tak jadi, mari obat lain pula tak jadi, semuanya obat sapu luaran saja, tidak jadi.
Kerana apa? Kerana puncanya di dalam. Jadi demikianlah guru mursyid, dia membersihkan punca penyakit manusia. Puncanya pada apa? Pada hati. Ini tugas guru mursyid, membersihkan hati-hati manusia. Maka tidak dapat tidak, dia mesti ada pengalaman. Dia bersumpah dengan guru dia, ataupun dia dididik, ditabiah, disuruh khidmat oleh gurunya, ada untuk mendidik hati dia, sehingga kan dia dapat merasai ataupun memahami penyakit-penyakit yang halus-halus, penyakit-penyakit hati, hasil daripada tabiah guru dia. Maka macam mana dia nak mendidik orang kalau dia sendiri tidak dididik oleh orang lain? Orang yang tidak pandai bermain bola, macam mana dia nak ajar orang main bola? Yang dia sendiri pun tidak ada pengalaman, tidak pernah masuk di medan, di padang bola, tidak pernah masuk, tapi dia nak jadi jurulatih, tidak boleh. Tidak boleh. Maka demikianlah guru mursyid, dia mesti ada pengalaman, mesti ada ditabiah oleh gurunya. Gurunya menyuruhnya berkhidmat, gurunya menyuruh dia bersuluk, gurunya menyuruh dia berzikir, guru dia menyuruh dia bersubah dengan gurunya. Ini semua kesan tabiah. Hasil daripada itu, dia mestilah mendapat kebenaran daripada guru, dan guru dia melihat kamu ini orang yang boleh mentabiah orang lain. Bukan saja-saja, bukan kita lantik saja. Siapa nak tabiah kumpulan kita pakat lantik. Orang yang mentabiah itu pun tidak ada pengalaman di tabiah, dia tidak akan berjaya mentabiah ataupun mendidik. Kerana guru mursyid ini tugasnya mendidik, bukan mendidik jasmani, tetapi mendidik rohani manusia. Apabila rohani itu sehat, nasa jasmani pun akan menjadi sehat. Dan kadang-kadang jasmani aja sehat, tapi rohani itu penuh dengan penyakit-penyakit. Rohani itu penyakit, jasmani sehat, tetapi dalam rohani penyakit ujub, sombong, takabur dan sebagainya. Siapakah gurunya? Siapakah doktornya? Siapakah pengubatnya? Pengubatnya tidak lain adalah guru mursyid. Dan guru mursyid itu syarat yang keempat, mesti mendapat keizinan daripada syekhnya untuk memberi irsyad, dengan arti kata membawa petunjuk manusia. Tapi perlu dipahamkan, yang memberi petunjuk adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Aku tidak boleh, kamu tidak boleh memberi petunjuk wahai Muhammad. Tidak boleh memberi petunjuk, tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia sukai. Ingat, sebenarnya syekh tidak boleh beri petunjuk pada kita. Syekh hanya tunjuk jalan saja pada kita. Lalu kalau dia tunjuk jalan pergi Kuala Lumpur di sini, lalunya ikut ni, ikut lebuh raya sini, ataupun ikut jalan pantai, tapi kita pergi jalan Kelantan. Kita pergi ke jalan Kelantan, mana tahu sampai Kuala Lumpur ni. Pergi ke. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita tak ikut petunjuk, kita tidak mengikut apa yang di jalan yang ditunjukkan oleh guru tadi. Akhirnya tidak sampai kita kepada Allah. Jadi bukan guru itu yang menyampaikan kita pada Allah, tapi guru itu hanya menunjuk jalan, dan kita ikut kesan-kesan dia, tabiah-tabiah dia, lalulah insya-Allah akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, guru tadi nak mentabiah tadi, mesti guru tadi ada keizinan daripada syekhnya untuk menyampaikan irsyad, memberi irsyad ataupun mentabiah manusia. Guru mursyid ini sebenarnya dia dapat dia dapat ijazah, ataupun dia dapat petunjuk, ataupun dia dapat sanad daripada gurunya untuk memimpin hati manusia. Itulah mursyid. Kalau dia saja-saja je tidak ada, tidak boleh. Dia tidak boleh nak ajak orang bersuluk dengan dia sedangkan dia tidak dapat ijazah daripada gurunya. Tidak boleh memberi zikir-zikir yang tertentu kepada anak buahnya kecuali dapat ijazah daripada gurunya. Maka gurunya telah mentabiah dia. Setelah dia dapat pengalaman di tabiah, lalu dia mentabiah anak murid dia. Maka dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada syekh. Maka dia diberi izin oleh gurunya, lalu dia mendidik hati-hati manusia. Dia inilah yang dikenali dengan mursyid, kerana cukup syarat yang keempat, yakni mendapat petunjuk ataupun keizinan daripada syekhnya ataupun gurunya. Baik, kita balik kepada syarat yang pertama. Mestilah dia kata seseorang mursyid mengetahui perkara-perkara fardu ain, seperti hukum hakam sembahyang. Hukum hakam sembahyang mesti dia tahu, mesti dia lepas mengenai bab sembahyang. Dia pun mahir mengenai ilmu sembahyang. Begitu juga dengan ilmu puasa, begitu juga dengan zakat. Sekiranya dia seorang yang mempunyai harta yang cukup nisab, maka dia hendaklah mengeluarkan zakat. Ini bermakna guru mursyid kadang-kadang dia ini seorang peniaga, tapi dia mursyid. Al-Imam Ghazali selepas dia sembahyang dengan adik dia, adik dia mufarakah dia sembahyang, sebab dia membaca ayat yas'alunaka 'anil mahid.
engkau orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid, lalu di dalam hatinya membahaskan tentang haid. Masa dia tengah sembahyang, dia orang alim fiqh, dia membahaskan tentang haid, tapi adik dia ini seorang yang kasyaf. Dia tengok di tubuh abang dia ini ada darah. Di tubuh abangnya ada darah, lalu dia mufarakah. Lepas daripada dia sembahyang, tengok adik dia mufarakah pada dia, tidak sembahyang bersama dengan dia. Lalu dia bertanya adik dia, selepas dia mengadu kepada ibunya, tanya adik dia. Adik dia pun menceritakan tentang jalan tasawuf, lalu suruh pergi belajar. Belajar dengan siapa? Mursyidnya di antaranya siapa? Dia pergi belajar, di antaranya orang tukang kasut. Orang tukang kasut tu yang menunjuk mentahbiah dia. Jadi tidak semestinya dia ini orang yang berkalwah, tidak agak. Kadang-kadang dia menjadi mursyid. Dalam waktu yang sama dia bekerja. Dalam waktu yang sama dia bekerja. Begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mursyid dia Syaiban. Syaiban itu siapa? Syaiban itu kerja dia gembala kambing. Sehingga kan Imam Syafi'i ambil ilmu dengan dia. Orang kata, apalah kamu Syafi'i, belajar apa dengan orang gembala kambing? Kata Imam Syafi'i, dia mengetahui ilmu yang aku tidak ketahui. Dia pun belajar dengan Syaiban. Jadi di sini mengatakan bahawa guru tadi yang paling penting dia ada ilmu. Kemudian dia berpuasa, dia mahir tentang ilmu puasa, zakat, tentang puasa, tentang zakat, dan sekiranya dia mempunyai harta yang cukup, nisab dia akan mengeluarkan zakatnya. Juga hukum-hukum muamalat, kalau dia berniaga, dia tahu bab muamalat. Yang ini halal, yang ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini riba hukumnya. Ini jualan ini sah, jualan ini tidak sah. Maknanya dia bukanlah orang yang pegang hakikat saja sampai tidak ambil berat duniawi, tidak. Dia berjalan atas syariat, tetapi hatinya tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Hatinya sentiasa dia mengingati Allah, berzikir, dalam waktu sama mendidik anak-anak murid dia. Maka dia kata, dan jual beli sekiranya dia seorang peniaga. Kalau dia peniaga pun dia boleh jadi guru mursyid. Maknanya serta banyak lagi perkara lain yang termasuk dalam fardu ain, perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain. Dia mesti alim untuk menjadi guru mursyid. Mursyid juga hendaklah seorang yang alim tentang akidah tauhid ahli sunnah wal jamaah. Mestilah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Perjalanan yang benar adalah perjalanan ahli sunnah wal jamaah yang tauhidnya berpegang dengan Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi. Berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan mengetahui apa yang wajib, dia tahu apa yang wajib dan apa yang harus, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah secara ringkas dan juga secara terperinci. Tengok orang mengajar, dia mengajar tasawuf, mendidik hati orang. Tauhid dia alim, fiqh pun dia alim, hanya menonjol bagi dirinya adalah orang yang ahli sufi, tapi sebenarnya fiqh dia alim. Suatu ketika Habib Umar dia menyampaikan ilmu, dia mengajar tasawuf. Ada seorang ulama, ulama kalau tak silap namanya Syekh Umar Khatib. Dia ni alim fiqh. Jadi bila dia tengok kuliah Habib ni tidak pernah membahaskan fiqh, tasawuf, tidak pernah membahaskan fiqh, cakap bah tahu tasawuf. Lalu dia mengkritik, dia menyangkakan Habib ini jahil mengenai fiqh. Apa ni tasawuf semua? Dia mengkritik daripada jauh. Bila dia mengkritik daripada jauh, akhir sekali nak adakan perdebatan bab fiqh. Jadi dia tidak takut sebab Habib ini cakap tasawuf je. Cakap tasawuf saja, nak bahas mengenai fiqh. Lalu dia buat pertemuan. Apa dia kata? Dia ajak pertemuan, berbincang, berbahas, bermujadalah dan sebagainya. Dia kata kalau lah Habib Umar kalah, Habib Umar mesti kena jadi anak murid dia. Tapi kalau dia kalah, dia akan jadi anak murid Habib Umar. Itu bagus, tawaduk sikit pun ada juga. Kalau kalah tak apalah, mu lebih alim pada aku. Maknanya lalu berlaku perdebatan. Dia tidak sangka langsung yang Habib Umar ni mahir ilmu fiqh. Mahir. Lalu dia pun datangkan hujah. Habib Umar menjawab dengan dalil Quran, hadis semuanya. Terpegun dia menjawab. Jauh ilmu fiqh pun tak nak lawan dengan Habib Umar. Yang selama ini dia menyangkakan bahawa dia ini adalah ahli fiqh. Habib ini apalah tasawuf, fiqh pun tak pandai. Akhir sekali tunduk dia di depan dan sampai sekarang dia belajar dengan Habib Umar, menjadi anak murid Habib Umar. Lalu dia kata di sini dia ini mursyid, tapi dalam waktu yang sama ilmu fardu ain dia alim. Bukan dia tidak alim dalam ilmu fardu ain.
Bahkan dia boleh huraikan secara ringkas dan boleh huraikan secara mendalam, secara terperinci. Begitu juga terhadap para rasul alaihi wassalatu wassalam dan seluruh rukun Islam. Dan dia juga sampai kepada benar-benar kasih kepada Nabi, memahami mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan seluruh rukun iman, mengenai akidah dan mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pewaris Rasul. Siapa? Guru mursyid adalah pewaris Rasul. Bukan sebarang ulama yang kita katakan pewaris Nabi ini. Pewaris Nabi ini adalah ulama-ulama yang mursyid, yang memimpin manusia pada jalan yang benar, memimpin rohani manusia supaya rohani manusia tercabut sifat-sifat mazlumah dan diisi dengan sifat-sifat mahmudah. Ini dia tugas guru mursyid. Jadi guru mursyid dia alim mengenai ilmu fardu ain. Yang kedua, syarat guru mursyid ni mestilah arif billah, mengenal Allah setelah mengetahui akidah secara ilmiah, secara fakta, dan juga secara dirayah, secara huraian. Secara fakta pun dia boleh, secara huraian yang mendalam pun dia boleh. Sepatutnya seorang mursyid itu hendaklah benar-benar mantap tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mantap mengenai pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh dihuraikan mengenai akidah, akidah mengenai ketuhanan, kewujudan Allah, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, boleh dihuraikan secara mendalam sehingga terpegun manusia apabila mendengar huraian tentang akidah dia. Bahkan dalam tasawuf yang diajar ataupun dalam memimpin rohani, bukan saja memimpin rohani, bahkan memasukkan kalimah Allah Ta'ala di dalam hati melalui akidah yang dipelajari melalui ilmunya dan melalui ahwal dia. Ahwalnya dengan arti kata perilaku dia. Lalulah dia kata mantap mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara amali, yakni secara praktikal dia. Pergerakan dia bergerak Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga secara zauqi. Zauqi ni perasaan dia ataupun maknanya hati dia, pegangan hati dia, rasa manis dengan Allah Ta'ala. Akidah dia begitu mantap sehingga kan hati dan rohnya mampu menyaksikan kesahihannya, sehingga kan kita tengok hatinya, kita tengok pergerakan dia, memang dia bergerak di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia pun duduk dalam keadaan zauq kepada Allah, merasa syuhud kepada Allah, melihat Allah Ta'ala berjalan di atas kebenaran. Inilah dia guru mursyid. Maka kita dapat menyaksikan kesahihan dia dengan roh dia, dengan cara dia, dengan akhlak dia, dengan ahwal dia dan sebagainya. Dan dia juga menyaksikan bahawa Allah Ta'ala itu satu pada zat, berpegang dengan wujud dia. Tauhid ni dia ada tiga. Ingat, tauhid dia ada tiga. Yang pertama, tauhid i'tiqadiyah. Tauhid i'tiqadiyah yang kita belajar tauhid sifat 20 i'tiqad. Allah Ta'ala duduk, Allah Ta'ala ini wujud Allah Ta'ala itu wajibah wujud Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak bersama dengan Allah Ta'ala sesuatu, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala itu wujud, bukan wujud isnadi, bukan wujud majazi, bukan wujud seperti wujudnya bayang-bayang, dan bukan wujudnya seperti wujudnya anak dengan adanya kedua ibu bapa, bukan wujud dengan disebabkan sesuatu yang menciptakan atas dia, bukan wujud ada permulaan, bukan wujud ada akhirnya, bukan wujud seperti nur, bukan wujud seperti jirim, bukan wujud seperti jisim, bukan wujud seperti angin, bukan wujud seperti udara, bukan wujud dengan arti kata tidak nampak dengan mata kasar sahaja, bahkan tidak dapat merasa, tidak dapat menggambarkan kewujudan Allah. Itulah Allah. Kita nak kata Allah Ta'ala macam mana, tak tergambar, tapi wujud Allah Ta'ala itu, dan wujud Allah Ta'ala itu terkesan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kita melihat ini kesan daripada sifat Allah. Belum lagi Allah, ini kesan daripada sifat Allah Ta'ala, adanya alam ini. Lalu dihuraikan mengenai wujud Allah Ta'ala, mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala, dan dia mengetahui bahawa sifat Allah, memahami, bukan saja faham, bahkan dapat melihat sifat. Macam mana dapat melihat sifat? Kita ni nampak, kita tengok nasi, kita kata nasi, tapi mursyid zauqiyah, dengan zauqiyah yang dia ada, dia tengok nasi itu dia kata razak, yang memberi rezeki. Bila dia makan saja, dia lihat, dia dapat merasakan kudrat Allah, dapat merasakan iradat Allah, dapat merasakan rahim Allah, kasih sayang Allah Ta'ala kepada dia. Sehingga kan bila dia makan saja, dia melihat inilah sifat Allah Ta'ala yang ditajallikan kepada dirinya. Jadi nak beritahu, dia ini adalah orang yang benar-benar memahami sifat-sifat Allah Ta'ala
Maka dia kata Allah Ta'ala itu pada zat, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Ini kita tahu hari ini i'tiqadiyah. I'tiqadiyah ini tauhid dari segi apa? Dari segi pegangan, i'tiqad. Allah Ta'ala dari segi sifatnya macam mana? 20 sifat wajib, 20 mustahil, 1 harus. Kemudian dari segi apa? Kena tahu pula dari segi zat Allah, sifat Allah, dan juga dari segi af'al Allah Ta'ala, dan ditambah lagi asma Allah Ta'ala. Itu tahu. Sekadar kita tahu macam itu dipanggil i'tiqadiyah. Jatuh tauhid yang kedua dipanggil tauhid syuhudiyah. Tauhid syuhudiyah ni terbuka mata hati. Bila melihat nasi itu, dia tengok nasi itu, dia kata Allah Ta'ala lah yang memberi nasi kepada dia. Allah Ta'ala memberi nasi kepada dia. Itu dia panggil syuhudiyah. Melihat mata hatinya, syuhud ni mata hatinya terbuka, nampak pada Allah Ta'ala. Jadi tak ada apa-apa yang berlaku itu datang daripada Allah. Yang Nabi sebut dalam hadis, dia kata ajib sungguh orang yang beriman, apabila diberi musibah sabar, apabila diberi nikmat syukur. Ini orang yang syuhudiyah. Beri musibah Allah, dia boleh sabar, dan diberi nikmat dia bersyukur, dia nampak Allah Ta'ala. Ini i'tiqad syuhudiyah. Jadi kita ni, ini tauhid syuhudiyah, kita mesti melepasi i'tiqadiyah, pergi kepada syuhudiyah. Mesti kena pergi kepada syuhudiyah, biar nampak kepada Allah Ta'ala, biar hati kita nampak Allah. Jadi perlu macam mana? Perlu dizikirkan hati kita, perlu dibanyak-banyak sebutkan nama Allah. Sampai kepada peringkat ketiga, dia panggil tauhid wujudiyah. Tauhid wujudiyah ni sehingga terlupa dirinya, sudah tidak nampak lagi dia nampak Allah Ta'ala semata-mata. Dia nampak Allah Ta'ala semata-mata. Jadi kalau tauhid, kalaulah tauhid syuhudiyah, dia nampak pokoknya baru dia nampak Allah. Tauhid wujudiyah, dia nampak Allah baru nampak pokoknya. Dia nampak Allah Ta'ala dulu baru nampak pokoknya. Jadi syuhudiyah nampak pokoknya baru nampak Allah. Satu lagi nampak Allah baru nampak pokoknya. Maka gitulah gambaran dia. Jadi nak beritahu, ia pun alim mengenai ilmu ini. Tahu dia. Dan tauhid dia bukan sekadar i'tiqadiyah. Tauhid dia sampai kepada syuhudiyah dan wujudiyah. Dan dia kata di sini mengetahui tentang hadrat nama-nama Allah Ta'ala, memahami tentang nama-nama Allah. Sebab tu saya katakan tadi, kalau dia nampak makanan, dia kata Razak, ini Razak, iaitu Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Dia nampak macam tu. Secara zauq, secara perasaan hati dia, ataupun rasa dia, dan juga syuhud. Syuhud ini adalah terbuka mata hatinya, penglihatan mata hati, serta mengembalikannya kepada hadrat yang menghimpunkan segalanya. Apa-apa yang lihat dikembalikan kepada Allah. Ini musyrik. Hadrat yang berbilang-bilang itu tidak menjadi kesamaran kepadanya, kerana berbilang-bilang hadrat tidak menunjukkan kepada berbilang-bilang zatnya. Jadi nak beritahu apa-apa, dia kata hadrat yang berbilang-bilang, yang berbilang-bilang itu tidak menjadi kesamaran kepadanya. Kesamaran kepadanya, kerana berbilang-bilang hadrat itu tidak menunjukkan kepada berbilang-bilang zat. Zat Allah Ta'ala satu, sifat je banyak. Zat Allah Ta'ala itu satu, afal Allah Ta'ala itu banyak, tapi zat tetap satu. Zat Allah Ta'ala tetap satu. Dan dia benar-benar memahami mengenai ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dikenali dengan arif billah. Sampai kepada, dengan arti kata orang arif billah ini, dia sampai kepada tauhid syuhudiyah dan juga tauhid wujudiyah. Dan syarat yang ketiga, dia mestilah seorang yang telah menyucikan dirinya melalui murabbi mursyid, mursyid yang mendidik manusia. Dia pun dididik oleh mursyid. Dididik oleh mursyid, mempunyai pengalaman tentang martabat nafsu. Mursyid ini adalah orang yang mahir dalam bab ilmu nafsu. Kalau mahir bab bahagian penyakit-penyakit, ini doktor-doktor. Mahir bahagian obat-obat, ini farmasi, ahli farmasi. Mahir bahagian bedah, ini pakar bedah. Ini doktor pakar bedah. Maka dia ada bidang-bidang. Mahir bahagian enjin kenderaan, ini mekanik. Bahagian pembinaan rumah-rumah, ini kontraktor. Dibimbing bersama dengan konsultan dan sebagainya. Dia ada bidang masing-masing. Bidang masing-masing. Apakah bidang mursyid? Bidang mursyid ini
mempunyai pengalaman dan memahami tentang martabat nafsu. Dia boleh tahu kita ini nafsu yang macam mana. Kita ini nafsu amarah. Cara matikan nafsu amarah, cara didikan dia macam ni. Cara didikan dia macam ni. Sebab tu tak heran yang saya cerita Asyibli bekas Governor dahulu. Dulu Governor lain, dia punya nafsu dia tinggi, lalu dididik cara macam ni nak matikan nafsu dia. Ini guru mursyid. Guru mursyid dia tahu, dia bidang dia. Begitu juga dengan doktor, dia tahu obat mana nak makan. Kalau salah beri obat, habis rosak orang, rosak habis dia daripada yang sepatutnya sihat menjadi penyakit kerana salah memberi obat. Maka mursyid pun begitu, dia mesti mahir dan dia ada pengalaman. Orang yang nak jadi doktor, boleh ke dia saja-saja je nak jadi doktor? Tak boleh. Mesti dia kena belajar ilmu perubatan. Mesti kena belajar ilmu perubatan. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun. Okey, kamu nak belajar bahagian mana? Bahagian mata, nak jadi pakar mata, 6 tahun belajar sebagai contoh. Bahagian apa? Kamu nak belajar bahagian apa? Nak jadi pakar bahagian penyakit kulit, pergi belajar 4 tahun sebagai contoh. Saya nak bahagian bedah. Bedah bagi apa? Bedah bagi penyakit dalam perut ni. Maka pergi belajar 8 tahun. 8 tahun dia kena belajar sehingga kan dia dididik oleh guru dia. Cara nak bedah orang penyakit macam ni tak boleh main kerak-kerak gitu je mati kawan. Cara nak belah dada nak tubik belah ni, jantung berlubang ni. Kamu pakar bagi jantung berlubang. Kerjamu tapung je jatuh berlubang. Macam mana nak keluar jantung? Pakar main tarik-tarik pun macam tarik tayar kereta mati kawan. Maknanya ada cara dia. Sehingga kan orang ni alim, cara nak cabut dia macam ni, nak buat keluar ni. Kamu bahagian bidang pakai senjah gitu mati kau kawan. Maka ada cara-cara dia. Ada cara-cara dia. Dah cara dia boleh ke terus jadi bidang begitu? Tidak, kecuali dia akan belajar ilmu perbidanan. Dia akan belajar ilmu pembedahan. Dia akan belajar ilmu mengenai penyakit-penyakit yang dia belajar tadi, untuk dia nak menjadi, untuk dia nak merawat tadi. Maka demikianlah, tidak boleh jadi guru mursyid kecuali kena dididik oleh syekh murabbi. Kena ada syekh yang mendidik dia. Lihatlah orang yang tidak ada mursyid, hidup dia umbang-ambing. Kadang-kadang tak boleh, cuma kerana tidak ada orang yang mendidik hati dia. Kadang-kadang dia lalai, dia pun tidak sedar dia lalai. Lalulah guru mursyid lah yang menarik hatinya supaya ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah orang yang mendidik tadi mesti orang yang mahir dalam bidang mendidik nafsu tadi. Maka dia ada pengalaman tentang mutabat nafsu ataupun penyakit. Penyakit itu penyakit nafsu dan juga was-was dalam nafsu tadi, dia pun mahir dalam ilmu tadi. Tentang taktik dan tipu daya syaitan, dia tahu tipu daya syaitan. Jangan. Lalu disebut dalam satu kitab, guru mursyid kadang-kadang bila orang tu datang jumpa dia mencerita tentang kehebatan dia. Saya mimpi berjumpa dengan orang ni, orang ni. Lalu guru mursyid kata, aku tahu kalau aku akan, dia menyuruh kepada aku menceritakan ataupun memberitahu kamu ini makam hebat, orang yang hebat, dapat berjumpa orang soleh dalam mimpi-mimpi dia. Ini adalah tipu daya. Lalu guru mursyid pun mendiamkan diri saja. Dia tidak memuji, dia tidak apa-apa kerana dia tahu boleh merosakkan anak murid dia. Boleh merosakkan anak murid dia. Dan itu tipu daya, dia dapat tahu tipu daya. Tipu daya ini tipu daya daripada syaitan, tipu daya daripada nafsu. Dia dapat tahu, bahkan dia boleh beritahu kepada anak murid dia, itu nafsu, tinggalkan. Itu tipu daya syaitan, tinggalkan. Kenapa kamu sudah tidak mau lagi? Kenapa kamu tidak mau berdakwah? Nanti orang puji saya jadi sombong. Jadi saya nak lagi tambah jadi sombong. Kata guru mursyid, itu tipu daya syaitan. Kerana syaitan tidak mau kamu menyebarkan ajaran Allah Ta'ala. Baru dia terletak, gitu. Kita ingat kita nak lari itu untuk selamatkan hati kita, rupanya itu tipu daya syaitan. Dan siapa yang tahu? Guru mursyid. Guru mursyid tahu. Dia ada alat dia. Alat dia apa? Basirah, pancaran mata hati. Sebagaimana doktor pakar, dia ada alat. Alatnya alat scan. Alat scan, dia pun scan. X-ray sekali. Ada guting dalam dada. Ada jarum sebatang duduk dalam. Dia ada alat scan. Maka itu alat doktor-doktor pakar, dia melalui scan, melalui alat-alat canggih. Maka guru mursyid dia ada scan dia dengan pancaran basirah mata hati dia. Dia tengok dengan pancaran mata hati dia, ini anak murid ni rosak, cara dia macam ni, cara dia tidak boleh puji dia.
Tidak boleh suruh buat amalan banyak-banyak, kerana dia ni jenis ujub dengan amalan dia. Jangan berhentikan dia buat amalan. Lalu Syekh kata jangan lagi sembahyang tahajud. Dia pun pelik, bapa tak bagi sembahyang tahajud, padahal guru dia baca dah. Guru dia baca dah, kamu ini kerana sembahyang tahajud kamu ujub. Jangan lagi sembahyang tahajud. Habis itu nak buat macam mana? Zikir lagi, zikir. Tahajud berhenti, tahajud, zikir. Lepas tu buat baca Quran. Jadi jangan banyak-banyak baca Quran, baca sikit-sikit saja. Kenapa? Kerana Quran dengan Quran dia ujub. Dia rasa dia ni bagus, baca Quran banyak, tapi guru dia dan guru dia tidak larang juga meninggalkan ibadat. Jadi kadang-kadang hanya guru dia menjaga saja hati-hati manusia. Ini payah guru mursyid, tapi payah kita nak mencari guru mursyid. Tidak dapat tidak, berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita guru mursyid. Siapa yang jumpa guru mursyid, insya-Allah dipimpin oleh gurunya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana tak jumpa guru mursyid, perjalanan ilmu kita tidak sampai pada Allah Ta'ala. Selagi mana tidak berjumpa guru mursyid, hati kita tidak dapat dididik. Belajar 10 tahun pun hasad dengki tak nak buang. Kenapa? Tugas buang guru mursyid, buang ni adalah guru mursyid. Kita tak akan nak berobat-berobat, doktor pakar pun jumpa. Dan jumpa doktor pakar ke, jantung berlubang, baru pergi berobat dia. Cara-cara dia macam ni, sekejap saja. Baik, kita tengok. Maka dia kata tipu daya syaitan mengetahui perkara-perkara yang membinasakan yang terdapat pada setiap peringkat perjalanan, dan dia tahu perkara-perkara yang membinasakan dalam perjalanan kita ibadat ni. Kita tak boleh lari kadang-kadang, mari ujub, mari takabur, mari riak, mari sombong. Ini penyakit-penyakit ni. Lalulah guru mursyid ni ibarat mencabut duri-duri yang ada di kebun-kebun, ada di pokok-pokok, ataupun membuang ulat-ulat yang ada di pokok-pokok, ataupun di tanaman-tanaman. Jalan-jalan, ada ulat pula, buang ulat. Buang ulat. Dia tidak akan membiarkan. Dia tugas dia macam tu. Kerana dia tahu benda ni binasa. Nampak ulat. Kalau dia biarkan binasa, dia buang ulat tadi. Supaya pokok tadi pun, tanaman tadi, sayur tadi akan jadi mekar, jadi molek saja. Begitulah orang yang guru mursyid tadi, dia tak biarkan. Hati ini sudah rosak. Lalu dia buang penyakit-penyakit dengan tabiah yang dia belajari daripada guru mursyid. Lalu dia tabiah menyelamatkan perkara yang membinasakan. Juga mengetahui jalan-jalan untuk mengobati setiap perkara tersebut mengikut kesesuaian keadaan seseorang individu serta kedudukannya. Dia tengok atas keadaan. Dia dalam mendidik, dia tengok ada anak murid ni dia boleh buat didikan macam ni, ada anak murid tak boleh, kena cara perlahan-perlahan. Maka ini adalah kebijaksanaan mursyid. Mursyid saja dapat mengetahui cara-cara mendidik hati-hati manusia. Dan syarat keempat, mursyid mestilah seorang yang telah diijazahkan oleh syekhnya untuk mentabiah dan untuk saya ni maknanya untuk berjalan. Untuk berjalan, untuk mendidik. Jadi dia mesti kena ada guru yang mengijazahkan dia. Sebab tu guru ini mesti ada bersanad. Ada bersanad. Jadi kita kena tengok guru ini dia mengajar ilmu ni sanad daripada mana? Sanad daripada mana? Dia ambil daripada mana? Ni sampai kepada siapa guru dia kena tahu dan pastikan guru tadi ada guru. Guru ini dia belajar dengan guru orang lain. Dan kitab ini dia ambil ilmu daripada guru ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata sesiapa yang mendakwa dengan sesuatu ilmu, dia dakwa dia ni ada ilmu tertentu, sedangkan khususiah yang didakwa itu seperti mursyid, dia dakwa dia ni ilmu, ada guru yang boleh mendidik hati-hati manusia, dia dakwa diri dia macam tu. Sedangkan khususiah yang didakwa itu tidak dapat dilihat, tak ada pun syarat dia. Pada diri dia pun syarat tak ada. Ilmu pada orang tak lepas. Ilmu pada orang tak lepas. Rokok dah nak tinggal lagi. Jadi akhir sekali pada dalam keadaan macam tu, tidak dapat dilihat, maka tidak layak dia berada di hadapan. Apa maksud tidak layak berada di hadapan? Tidak layak dia mentabiah hati manusia. Hati manusia tidak layak. Ini kerana ijazah merupakan sijil penyaksian bahawa dia mempunyai keahlian untuk memberi irsyad. Ijazah ni tidak seperti dengan surat serah-serah sekeping gitu, tidak. Tadi dia kata ini pemberian ataupun ijazah, keizinan sebenarnya ijazah itu. Keizinan daripada guru mursyid dia. Lalu dia kata mempunyai keahlian untuk memberi irsyad serta memiliki sifat-sifat mursyid. Guru dia bukan saja-saja nak pilih. Bukan saja-saja nak pilih, dia tengok dia ni cukup syarat dan ada ciri-ciri untuk memimpin hati, lalu dia pun bagi ijazahkan.
universiti dan sekolah sekarang semuanya ditubuhkan berasas CJ sebagai saksi. Sekarang ni ada CJ, ada sekolah, dia kata sebagaimana diketahui orang yang tidak mempunyai CJ kedoktoran tidak layak untuk membuka klinik rawatan pesakit. Dia tidak ada CJ apa-apa. Sampai kadang-kadang doktor je tulis pula, doktor sekian MD tu medik, MD ya titik UKM sebagai contoh, MD lepas tu University Leeds England ya contoh. Tu kenapa tu nak khabar ijazah? Kira orang kata mu jadi doktor, ambil mana jadi doktor? Doktor pun kita bahas, mu ni ada CJ tak? Doktor ada tak ijazah? Doktor ni ada tak pemberian ni? Kalau kita tahu dia tidak ada, dia ni tidak ada apa-apa ijazah, kita nak serah dia, kita obatlah saya. Kaki dia kata obat sapu je suruh makan. Obat sapu racun, poison, dia tulis dah tu. You makan. Sapu dengan roti sikit makan. Kawan tu makan mati kawan tu. Doktor tu pun kena ada juga. Kena ada ibarat itu, ibarat ijazah itu ibarat sanad. Hanya dari segi dunia ni tak panggil sanad lah. Saya ini mekanik, sanadnya daripada tok guru saya. Siapa tok guru kamu? Pomang pomang pokwe poman, pomen pokwe kata contohnya. Oh, ada sanad juga. Jadi ilmu dunia dia tak panggil sanad lah. Tapi dalam bab ilmu agama, nak mengajar, nak mendidik, mesti guru tu dapat ijazah. Pemberian. Maka nak buka klinik pun begitu. Untuk nak merawat penyakit zahir, penyakit hati lebih-lebih lagi, mesti kena ada. Orang ini sudah ditabiah ke nak mendidik hati-hati manusia? Dan dia ni lantik diri dia ke ikut orang ramai aja pilih? Orang ramai pilih. Okey, kita nak buat bahagian ni lejenah tabiah. Ini akan mendidik hati-hati manusia. Siapa setuju angkat tangan? Tepuk angkat tangan ke bawah. Oh, ini bahagian tabiah. Tidak macam tu. Dia ini mesti sudah ditabiah oleh guru dia. Dan dia ini ada pengalaman untuk penyakit-penyakit hati, baru dia boleh tabiah orang lain. Kalau dia tidak ada ilmu bahagian tabiah, dia tidak pernah dididik, dan dia tidak ada sanad, tidak ada ijazah, dia tidak akan mampu mendidik hati-hati manusia. Maka tidak dapat ridha, mestilah orang tadi kena ada sanad katanya, ataupun kena ada ijazah. Seorang yang tidak ada ijazah arkitek tidak diluluskan untuk melukis plan bangunan. Kalau lulus lukis plan bangunan, tulis bangunan stadium, utuh sekarang dia punya bahan bumbung. Arkitek mana dok tulis tu? Dok lukis tu. Dia tak boleh. Dia kena ada ilmu. Maka dalam keadaan macam tu, begitu juga orang yang tidak mempunyai CJ akademik yang berkaitan, tidak dibenarkan mengajar di sekolah dan juga di universiti. Nak mengajar di sekolah pun kena ada CJ sebagai contohnya. Demikianlah juga irsyad. Irsyad lah itu ibaratnya. Hanya guru mursyidnya tak ada convocation, tidak ada. Tidak ada convocation. Ini kita kena buat convocation untuk melantik mursyid. Tidak. Guru tadi lepas dia mengajar, dia tengok ciri-ciri, lalu dia beritahu. Kadang-kadang dia bisi seorang, duduk seorang sama seorang, saya ijazahkan kepada kamu, ajaztukum, aku ijazahkan kepada kamu, untuk mentabiah hati-hati manusia, untuk membaca kitab-kitab rohani dan sebagainya. Dia tak perlu convocation. Tidak perlu pesta convocation luar-luar ni. Dengan ada orang jualan, dengan ada nyanyian-nyanyian. Benda apa ini? Nawi sanad mursyid. Tidak ada gitu. Tidak ada. Yang paling penting daripada hati ke hati, daripada guru kepada guru yang akan mentabiah orang lain. Maka dia kata tidak harus dan tidak layak untuk mengaku. Tidak harus dan tidak layak untuk mengaku mursyid bagi mereka yang tidak mempunyai keizinan untuk memberi irsyad daripada gurunya yang mursyid. Kalau dia tidak ada sanad ataupun petunjuk daripada gurunya, tidak boleh dia mengaku dirinya mursyid. Tidak boleh. Diizinkan, dia kata diizinkan dan mempunyai keahlian dalam perkara tersebut yang mempunyai sanad bersambung secara berturutan sehingga sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada ada sanad sambungan tu. Sebab tu kita baca hadis tak? Baca hadis an Abi Hurairah, an Abi Abdurrahman sampai kepada Nabi. Sebenarnya daripada seorang nak riwayat hadis mesti daripada Nabi. Kepada Nabi sampai pada Abu Bakar, Abu Bakar kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah kepada Aisyah, Aisyah kepada Zubair bin Awam, Zubair bin Awam kepada siapa? Bersambung-sambung. Bersambung-sambung. Yang paling penting sampai kepada Nabi. Nak sampai kepada hadis satu-satu, nak menunjukkan sahihnya ilmu. Sebab itu ilmu yang tidak ada sanad tidak dapat diakui kesahihannya.
kerana tidak ada sanad. Maka tidak dapat tidak, mesti sanad itu silsilah sampai pada Nabi. Kamu ambil zikir dengan siapa? Saya ambil zikir dengan syekh ini. Syekh ini dia belajar dengan siapa? Syekh ini belajar dengan ni. Lepas tu sampai dengan siapa syekh dia? Lalu dia senaraikan guru dia sampai kepada Nabi. Ini ada silsilahnya, ada sanad. Dan dia buat suluk, dia buat tabiah, dia ada ijazah. Dia ada ijazah. Guru dia menyuruh dia memimpin hati-hati manusia. Dan dia ini adalah musyrik. Sebab apa? Dia dapat izin daripada ni. Dan bagaimana dengan sifat lain? Ilmu fardu ain dia pun memang mahal. Dia memang arif billah, akhlaknya akhlak Nabi SAW. Dia cukup syarat-syarat dia. Baru boleh memimpin orang ramai. Hak guru ni kalau kita jumpa, insya-Allah dia akan memimpin hati kita. Sebab tu belajar bukan sekadar belajar saja. Wah, orang ni pula wah lah. Dah boleh gitu. Dia kena belajar betul-betul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nak sampai pada jalan aku, kata Allah, kena bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh jahadu, sungguh pada jalan aku. Jalan apa? Jalan syariat. Lepas tu jalan tariqah. Lepas tu jalan hakikat. Lepas tu jalan makrifat. Kena lalu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berakal, sememangnya mereka tidak patut berubat dengan orang jahil. Memanglah orang yang berakal dia kata aku tak akan berubat dengan orang tepi jalan. Mesti kena pergi jumpa doktor pakar. Kita jumpa orang hok saja-saja cocok diri. Aku boleh cocok ni, aku doktor pakar. Memang berubat dengan aku belum. Dia cocok pun dia khoya diri, cocok orang lain pula khoya. Dia tak akan belajar dengan orang jahil, tidak. Maka dia kata tentang ilmu perubatan sebagai contoh. Ilmu perubatan memang benar tidak patut bagi seseorang itu merasa cenderung untuk mengobati penyakitnya dengan guru yang bukan musyrik. Nak berubat penyakit hati, nak buang hasad dengki, nak buang sifat apa-apa, mesti kena guru musyrik. Mesti kena musyrik itu bersuhbah, mesti kena bersama, mesti kena duduk dalam majlis dia. Tak boleh duduk jauh-jauh, tak boleh. Kena bersuhbah dengan dia. Maka dia kata mengobati jiwanya dengan guru yang bukan musyrik, yang tidak diizinkan saja khusus untuk mentabiah, memberi petunjuk dan irsyad. Setiap orang yang mempelajari kedudukan ilmu zaman lampau pasti mengetahui betapa bernilainya ijazah daripada syuyuhnya syekh-syekh. Jadi maknanya tidak boleh kamu mengambil ilmu ataupun nak mentabiah hati kamu dengan guru yang tidak pernah ditabiah oleh guru lain. Yang mana dia sendiri pun tidak pernah ditabiah, dia sendiri pun tidak dapat memberi petunjuk, dia pun tidak ada sanad, tidak ada ijazah daripada gurunya, tidak boleh. Maka dia kata betapa bernilainya ijazah daripada syekh, yang ni ambil ilmu daripada syekhnya, dan betapa pentingnya mempelajari ilmu secara talaki, dan ambil daripada mulut ke mulut. Dah CD ke mana CD? CD tu boleh, tapi kena mari kuliah. Main CD tak masuk kuliah langsung pun tak boleh. Ikut buku saja. Ni dia karang dah ni, belajar saja ikut buku saja. Dia tak mari, tak boleh. Dia kena ikut talaki daripada mulut ke mulut untuk masuk hati ke hati. Itu tak boleh ikut tu. Maka tidak dapat dia kena ambil secara talaki. Talaki ni daripada depan seorang sama seorang ni. Sama ada seorang sama seorang ataupun majlis macam ni. Dia dapat dengar direct daripada guru dia supaya tidak tersalah pentafsirannya. Maka dia kata secara talaki daripada mereka, sehingga mereka mengaitkan orang yang tidak mempelajari ilmu daripada ulama, supaya dia tidak ambil ilmu daripada ulama-ulama, ataupun dia tidak ambil ilmu daripada orang yang tidak dikaitkan ulama. Maknanya kalau dia ambil belajar dengan guru tadi tidak ada sanad. Jadi guru tadi ikut akal, jadi dia ambil dengan orang ni, akhir kali guru tadi tidak sampai kepada Nabi. Lalu disandarkan ilmu ikut akal, semata-mata ikut akal. Tidak boleh, dia kena ada sanad dia. Untuk sampai silsilah kepada Nabi SAW. Maka dia kata mempelajari ilmu daripada ulama dengan nama as-suhufi, kerana mereka mencari ilmu daripada helayang-helayang kertas. Suhuf ni kertas. Patutnya kena ambil dengan syekh, bukan dengan suhuf. Suhuf ni kertas ni. Beli buku haqaid tak tahu, baca rumah seorang. Baca benda apa, irsyad ni. Irsyad ni apa? Irsyad ni jalan raya biasanya. Kamu mesti kena ada irsyad nak berjalan. Mesti berjalan atas jalan raya. Itu reka. Sebab apa? Dia panggil suhufi. Suhuf ni kertas. Siapa guru kamu? Guru saya as-suhufi. Suhufi. Guru kamu siapa? Itu ada as-suhufi. Ni suhufi. Kalau ambil dengan syekh, kena dengan orang yang menyampaikan itu dengan syekh. Siapa guru kamu? Syekh. Betah kan? Syekh macam-macam syekh Mujibur Rahman pun ada. Macam-macam syekh. Jadi itu dia panggil syekh.
lawan pada syekh yang tidak ambil melalui guru, ambil ikut kertas, dia panggil as-suhufi. Tapi kalau tak ada tak apa pula suhufi ni. Pun dah tahu juga. Lalu dia kata kerana mereka mencari ilmu daripada helaian-helaian kertas serta mengulang kajinya secara bersendirian. Ini cukup bahaya. Disebut man kana lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak ada guru, maka gurunya syaitan. Ini masyhur. Kata-kata orang bijaksana mengatakan tidak ada guru, gurunya syaitan. Dia tidak boleh ambil guru. Sebab tu kita nak yang membeli kitab tu biar belajar berguru. Tidak mau belajar berguru di sini, cari guru lain yang membaca kitab Haqaiq Tasawuf. Yang membeli kitab Minhajul Abidin, nak beli, nak baca-baca seorang, tanpa belajar di sini. Berapa? Sebab banyak lagi guru. Belajar dengan guru lain. Yang paling penting cari guru yang dapat memimpin hati kita pada Allah Ta'ala. Tak kira guru siapa-siapa pun. Yang paling penting jangan biarkan hati kita kosong daripada ilmu Allah Ta'ala, untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka Ibnu Sirin rahimahullah Ta'ala berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil agamamu. Kena ingat, dia kata ilmu itu adalah agama, maka kamu kena ambil agama itu daripada siapa yang kamu ambil. Maka dia tengok, kalau kamu ambil dengan Nabi, tengok sahabat Nabi apa yang berlaku. Islam itu diambil pada Nabi, sehingga kan hari ini bai'ah dengan Nabi, esok terbuka Nabi. Hari ini saja, hari ini je bai'ah, hari ini bai'ah, esok lusa terbuka hati, suruh buka hati. Tengok apa berlaku kepada Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, walaupun pernah menyembah patung berhala, tapi apabila mengucap la ilaha illallah, letak batu atas dada, ahadun ahad. Allah Ta'ala Maha Esa. Sebab apa? Sebab sudah terbuka hatinya. Kenapa? Kerana musyrik depan mata dia, Nabi di hadapan mata, Rasulullah bersama dengan mereka. Kenapa jadi macam tu sahabat? Kerana sahabat itu dia ambil ilmu dengan siapa? Dia ambil agama dengan siapa? Dia ambil agama dengan Nabi. Bagaimana dengan golongan sahabat? Sahabat ambil golongan dengan Nabi. Bagaimana golongan tabi'in? Tabi'in ambil dengan sahabat. Adakah sama golongan sahabat dengan tabi'in? Tak, sahabat lebih tinggi pada tabi'in. Adakah sama kita dengan golongan tabi'in? Jauh tabi'in lebih tinggi pada kita. Kerana apa? Tengok agama dia ambil dengan siapa. Maka ingat, agama kita ni dia kira dengan siapa kamu ambil. Dengan siapa kamu ambil. Kalau kamu ambil dengan dia ini orang yang bawa pada jalan Allah, sampai pada Allah, insya-Allah kita sampai. Kalau dia pasik dengan kita jatuh pasik. Dia driver, takkan berlaku driver je sampai Kuala Lumpur, itu sampai Kelantan, naik bas sama. Naik bas sama. Kita naik bas sama. Dah mana driver Kuala Lumpur mu sampai Kelantan. Bah mana? Bah macam mana tu? Ke pisau. Hak depan separuh Kuala Lumpur. Kau belakang jalan tak Kelantan, driver tak ada. Boleh? Dah boleh. Adalah tidak akan sampai pada Allah. Dan dikatakan mustahil orang tu sampai pada Allah tanpa guru. Sahabat Nabi tidak kenal Allah kecuali kenal Rasulullah. Daripada sahabat pergi Rasulullah, sapa Allah. Jadi macam mana kita tidak ada guru mursyid pun, sapa Allah Ta'ala. Tidak akan sampai. Maka letaknya pada guru mursyid yang memimpin hati kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Guru mursyid yang macam mana? Yang ada sanad, sehingga kan menurut ulama hadis kita boleh baca perawi. Ulama hadis menjaga hadis dengan baca perawi daripada orang ni sampai daripada orang ni, sehingga kan Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahawa sanad itu sebahagian daripada agama. Ijazah tu ataupun sanad sebahagian daripada agama. Tanpa sanad, nescaya manusia bebas mengatakan apa yang dia ingini. Batu kita tak boleh, guru mesti kena ada sanad. Tak ada sanad, guru boleh cakap. Dia pun tak ada guru. Dia orang lebih kurang pun guru dia tak ada tegur. Siapa nak tegur, dia tak ada guru. Tapi kalau dia ada mursyid, dia ada guru, dia tegur salah je. Dia hurai salah, tu guru dia panggil selalu. Salah ilmu kamu bawa ini salah. Kembali balik pada Allah, bertaubat kamu kepada Allah. Dia memimpin. Jadi dia ni kita ikut orang tak sesat, ni kita tak sesat. Dan dia pun ada kau sesat, dia balik semula sebab ada orang tunjuk dia. Itulah gambaran dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar rahimahullahu taala radhiyallahu anhuma terhadap perkara tersebut dengan sabdanya, ya Ibnu Umar, dinuka innama huwa lahmuka wa damuka fanzu amman ta'khuzu khuzid dina khuz ad-din. Kalau sambungan khuzid dina
anil ladzina istaqamu wa la ta'khudhu wa la ta'khudhu wa la ta'khuz wa la ta'khuz anil ladzina malu. Dia kata, wahai Ibnu Umar, agama kamu adalah agama kamu. Agama tu agama kamu, agama kamu. Sesungguhnya ia adalah daging kamu. Agama kamu mesti sebati dengan kamu. Dia adalah daging kamu dan dia adalah darah kamu ataupun darah daging kamu. Maka perhatikanlah daripada siapa kamu ambil. Maknanya Nabi nasihat pada Ibnu Umar, ingat agama kamu, jaga agama kamu, biar jadi darah daging kamu. Tapi ingat, agama kamu ini dengan siapa kamu ambil? Dengan siapa yang kamu ambil? Ambillah agama daripada orang yang istiqamah, Nabi kata. Ambillah agama dengan orang yang benar-benar berpegang dengan agama, dan janganlah kamu ambil dengan orang yang condong ataupun orang yang menyeleweng ataupun orang yang membawa ke arah kebatilan. Jangan. Ini kata Nabi, ini hadis Nabi. Agama itu dengan siapa yang kamu ambil. Sebab tu kita dapat beza. Kita dapat beza. Pengalaman saya belajar di pondok-pondok, belajar guru. Kadang kita dapat beza. Kenapa guru ni boleh kita ingat pada Allah? Kenapa guru ni kita belajar tapi tak ada rasa apa-apa? Kenapa guru ni bila kita belajar kita dapat tinggal perkara-perkara? Kenapa? Kesannya daripada guru yang memimpin kita. Guru yang membawa kita. Bawa kita. Jadi bila guru bawa kita ni, dia kata agama kamu ambil dengan siapa? Kalau kamu ambil dengan agama, dengan guru ini, yang mana guru ini pimpin kamu ikut jalan yang betul sampai pada Allah, kamu sampai. Tapi kalau kamu ambil ilmu dengan orang ini tak sampai kamu pada Allah, kamu pun tak sampai. Kamu pun tidak sampai. Maka adalah menjadi perkara yang penting mencari guru yang mursyid untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni minta panjang sikit. Kita nak habis juga. Berkata setengah orang arifin, ilmu itu adalah roh yang ditiupkan dan bukannya masalah ataupun peristiwa yang ditulis. Ilmu ini roh. Disebut oleh ulama, al-ilmu nurun yakzifuhu Allahu fi qulubihim. Ilmu ini adalah satu cahaya yang dicampurkan dalam hati-hati manusia. Bila kita belajar tersentuh hati kita, bila kita belajar tertunjuk jalan yang mana, baru kita nampak jalan yang betul, ataupun menyebabkan kita dekat dengan Allah, ataupun mula merasa hati kita ni semakin gemar kepada ibadat. Mulalah kita merasa ingin meninggalkan perkara-perkara yang merosakkan akhirat kita, perkara dunia yang merosakkan akhirat kita. Kamu, dia kata, yang ambil ilmu yang ada roh, jangan ambil ilmu yang tidak ada roh. Ingat, cari ilmu yang ada roh, dan bukanlah ilmu sekadar masalah ataupun peristiwa. Baca-baca, oh gitu balik, bukan macam tu. Tahu dah macam tu rupanya. Kita tidak boleh macam tu, macam setakat itu saja. Itu tidak boleh. Hanya sekadar kenal gula je. Kita belajar ilmu ni kalau sekadar tidak ada roh, hanya kita tahu ni gula ni garam, tambah itu kau gula dengan garam. Tapi ambil dak letak di lidah pun dak. Sebab apa? Tidak ada roh. Maka tidak dapat tidak. Dia kata ilmu itu adalah roh yang ditiupkan, bukannya masalah ataupun peristiwa yang ditulis. Oleh yang demikian, orang yang belajar hendaklah berwaspada daripada siapa yang mereka ambil, dan orang yang mengajar juga hendaklah berhati-hati kepada siapa yang mereka memberi. Dia ada dua. Dia ada dua. Yang pertama, orang yang belajar berwaspada dengan siapa yang kamu belajar. Waspada. Sebab itu ada seorang ni nak ambil hadis, jalan-jalan nak ambil hadis. Tengok satu hari orang tu, cerita ni saya ambil daripada Tuan Guru Haji Lah. Dia bawa bekas. Dia panggil ayam dia. Biasanya memang dia bawa bekas, memang dia beri nasi, beri makanan. Jadi ayam ni bila tengok tuan dia bawa makan bekas, memang ayam dia mari. Nak beri makan tu sarapan pagi. Pukul 9 pagi ayam beri makanan, dia pun bawa. Tapi hari tu dia panggil ayam, ayam pun mari, dia tangkap ayam, tengok bekas kosong. Lalu orang tu fikir, aku nak ambil hadis dengan dia, ayam pun dia tipu. Dia pun lagi tak balik ambil hadis, tak jadi ambil hadis. Ada seorang ulama sufi, saya tak ingat dah. Lalu kecoh, dalam satu kampung dia ada orang yang dikatakan orang ini wali. Dia pun kata pada hari itu, dia kata pada anak murid, wahai anak murid aku sekalian, hari ini aku nak mengajak kamu berjumpa dengan wali Allah, mari kita pergi ramai-ramai. Dia pun pergi ramai-ramai. Bila pergi ramai-ramai, dia tengok daripada jauh tok guru dia ludah dia ke depan. Maknanya cara ludah ke depan.
Dia pun kata pada Nabi, balik. Nabi kata, kenapa tak mau jumpa? Balik. Kerana orang yang berjalan atas Allah Ta'ala tidak meninggal syariat, tidak meninggal adab-adab dia. Jadi tengok macam tu, dia pun balik, tak ambil belajar. Sebab tu Junaid Baghdadi kata, tinggal guru yang mengaku dia wali, tinggal guru yang mengaku tentang diri dia hebat, tinggal guru yang mengatakan dia ini lebih baik daripada orang lain. Tinggal guru, supaya takut, hati pun menjadi rosak. Maka dia kata di sini, yang pertama, dia kata ambil nak belajar, tengok dengan guru siapa. Yang kedua, wahai guru-guru, kamu hati-hati dengan siapa yang kamu beri. Kamu beri dengan siapa yang kamu beri ilmu kamu. Sebab tu ada setengah-setengah orang nak minta bai'ah, dia tambah beri. Kadang-kadang orang tawar diri nak didik, dia tambah. Dia tengok. Begitu juga ilmu. Sehingga kan disebut dalam Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia mengatakan bahawa, dia kata setengah daripada ilmu, kata Ali Zainal Abidin, setengah daripada ilmu aku terpaksa sembunyikan ilmu. Kalau aku nyatakan ilmu ini, masa orang akan menyesatkan aku, lalu orang menghalalkan darah aku, dan orang akan membunuh aku disebabkan ilmu yang aku katakan ini. Maka aku terpaksa menyembunyikan ilmu ini. Itu ada ilmu, ada ilmu yang tak boleh beritahu pada orang awam. Dengan orang awam kata, ai sesat ni, ini pun Allah dia kata, botol ni pun Allah Ta'ala, sesat. Lalu buat apa? Lepas tu guru dia kata, kamu tengok dengan siapa yang kamu beri. Guru pun tak tahan. Anak murid beribu-ribu, nak dakwa beribu-ribu depan mata dia, dia tak mampu juga. Nak mampu dia, mari anak murid, wahai Allah, aku ini tidak dapat, dia tak didik hati aku, dah beribu-ribu. Padahal kamu tidak bersama dengan dia, tidak bersubah dengan dia, dan dia pun tidak berbai'ah dengan kamu untuk mendidik hati kamu betul-betul. Maka tidak biar duduk bersama dia, berbai'ah dengan dia, bersubah dengan dia, dan menyerah diri dengan dia, dan berkhidmat dengan dia, dan taat kepada dia, dan ikut segala kata dia, seandainya hati kamu benar-benar nak dididik olehnya. Ni ciri-ciri guru musyrik, dia kena tengok. Ketahuilah bahawa di antara tanda-tanda musyrik ada beberapa perkara yang diberi perhatian. Tengok, dia kata yang pertama, apabila kamu duduk bersamanya ataupun di dalam majlisnya, terasa degupan keimanan, keimanan dan haruman rohani. Rohani kita, orang Terengganu kata kesak rohani kita. Rohani kita ini terbuka. Lalu dia kata dia hanya bercakap kerana Allah. Sebab apa dia bercakap kerana Allah? Bukan kerana apa, tidak berkata-kata kecuali dengan kebaikan, dan tidak bicara melainkan dengan memberi peringatan serta nasihat. Apa yang dia cakap itu adalah peringatan, dan apa yang dia cakap itu adalah nasihat. Dia tidak bercakap dengan perkara yang sia-sia. Nabi bersabda, min husni islami mau'i taquhu ma la ya'nihi, daripada keelokan orang yang beriman itu meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Ini di antara sifat guru musyrik. Dia tidak cakap kecuali cakap perkara yang baik-baik, yang memberi kebaikan. Hasil bersubah kamu mendapat manfaat, hasil kamu bersama dengan dia mendapat manfaat daripadanya, sebagaimana kamu mendapat manfaat daripada kalamnya. Dia bercakap pun dapat manfaat, kamu berkawan dengan dia lagi dapat manfaat. Boleh belajar adab, jadi lembut hati, jadi berakhlak mulia, jadi tawaduk. Sebab dia guru tawaduk, kita pun akan jadi tawaduk. Di kejauhan kamu mendapat manfaat sebagaimana kita ketika berdekatan. Bila duduk jauh je tetap juga dapat manfaat. Nak buat jahat teringat, guru memesan tak boleh buat macam ni macam ni. Jauh pun dapat manfaat. Dari renungan matanya sudah cukup untuk kamu manfaat, mendapat manfaat sebagaimana manfaat daripada lafaz yang dikeluarkan. Tenunan mata dia ataupun isyarat daripada matanya pun kita dah dapat kesan daripadanya. Ini di antara sifat guru musyrik. Yang kedua, kamu dapat melihat bahawa terdapat gambaran keimanan. Di diri dia pun jelas keimanan. Di antaranya kita melihat dia tenang saja hati dia. Dia pun orang yang tenang. Kita pun tengok dia pun tenang hati. Gambaran keimanan terselah pada dirinya, dan terasa keikhlasan yang ada pada dirinya. Nampak letih dia siang malam. Kemudian berdakwah, orang kutuk dia pun tak apa, dia pula berdoa pada Allah Ta'ala, sabar dengan segala ujian pula. Tergambar keikhlasan dia, keikhlasan dia, dan terjelas-jelas dalam akhlak dia, tidak cintakan kepada dunia, menarik manusia pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jelas ketakwaan dia pada Allah Ta'ala, ibadat dia, segala akhlak dia, dan juga serta tawaduk, rendah diri.
Rendah diri dan mengatakan bahawa dia ni sudah tidak ada apa-apa, hanya Allah Ta'ala. Tidak bangga dengan ilmu yang dia ada, tidak merasa tertipu daya dengan harta yang diberikan kepadanya. Dia cukup tawaduk pada kehidupan ikhwan dan murid-muridnya, orang ramai dan juga anak-anak murid dia, kawan-kawan dia dengan anak-anak murid khusus dia. Orang ini anak murid umum dengan anak murid khusus pun dia sama saja. Memang dia tawaduk. Kamu juga mula ingat ketika berkawan dan bergaul dengan mereka. Bila dah berkawan, Allah tak berpisah dengan dia. Lain, kawan dengan dia lain. Kawan dengan guru mursyid tak sama kawan dengan orang lain. Ramai ada kita kawan, tapi bila kawan dengan guru mursyid, lain rasanya. Ini tanda dia mursyid. Tanda dia itu mursyid. Mereka itu merupakan contoh yang terbaik dalam berkasih sayang sesama Muslim. Dia kasih sayang. Dia kasih sayang. Orang yang jahat, orang yang fasik, dia sayang orang yang jahat. Dia tidak menghina, dia tidak menjauhkan, dia mendekati dia. Bahkan dia mendoakan dia. Ini sifat guru mursyid. Dia punya konsep dia, konsep kasih sayang. Guru mursyid gitu. Dia tengok orang kafir, dia sayang kalau boleh nak masuk Islam. Bila ditanya kenapa jadi macam ni, bersungguh-sungguh sangat kamu, orang itu menghina kamu, mengutuk pada kamu, kamu bersungguh-sungguh tolong dia, kerana dalam hatinya ada kasih sayang. Sifat guru mursyid, dia punya konsep dia adalah konsep kasih sayang kepada orang ramai. Kemudian dia kata, kejujuran dan pengorbanan merupakan satu persaudaraan yang sejati. Dia ini orang yang banyak berkorban dan dia adalah orang yang sangat jujur. Memang begitu, seorang doktor yang bijak dikenali dengan kesan rawatan serta natijah kesungguhannya. Kamu melihat pesakit yang disembuhkan Allah melalui rawatannya, keluar daripada pusat rawatan dalam keadaan sehat dan juga penuh bertenaga. Doktor yang ikhlas, serah diri doktor ikhlas. Dia kata orang ni payah-payah, tikam mati selalu. Kan tidak ikhlas mati kawan tu. Tapi dia akan beri, dia akan gembira tengok orang tu sehat. Allah sukanya dia sehat. Padahal sehat orang tu tak ada manfaat. Bukan orang tu BPT dia ada bulan ke dia. Tapi dia punya ikhlas nak tolong orang tadi. Ni di antara sifat. Memang benar, banyak atau sedikit murid bukanlah satu-satu ukuran. Dan dia tidak mencari ramai murid, dia bukan ukuran. Bukan kerana anak murid ini tidak sedikit, dia malah tinggallah ni, biar mujahid lah. Yang paling penting aku nak ramai. Tidak macam tu. Dia mencari, bukan ukuran, bukan ramainya. Dia ukuran seramai mana orang yang nak mendidik hati dia. Dia pergi dekat satu tempat ramainya, tapi dia fikir-fikir, tak ramai orang yang ingin mendidik hatinya. Dia pergi kat orang ni, tak ramai tempat ni, tapi semuanya ingin menyerah diri pada dia. Dia akan mendidik. Itu pandangan guru mursyid. Dia tak tengok ramai zahir, dia tengok daripada hati. Oh, ini hati ni memang ramai. Dalam surah ni tak ramai mana, 20 orang saja. Tapi 20 orang ni memang dia ikhlas betul nak belajar. Hak ni ramai 100 orang, 3 orang aja ikhlas. 3 orang je. Dia tengok. Dia nampak dari keadaan macam tu. Maka bukan ramai sedikit ni bukan ukuran. Akan tetapi yang menjadi pengajaran dan tali ukur ialah dengan perubahan ke arah kebaikan. Guru mursyid dia tak kira ramai. Dia kira ramai mana yang berubah pada Allah. Dan dia kata kebaikan dan ketakwaan, mereka bebas daripada keaiban dan penyakit serta istiqamah dengan syariat Allah Ta'ala. Dan dia bebas daripada penyakit-penyakit hati. Yang ketiga, kamu melihat anak muridnya menjadi contoh. Kamu nak tengok guru mursyid, tengok pada anak murid dia. Tengok pada anak murid dia menjadi contoh kepada semua lapisan masyarakat. Pada diri dia pun, pada orang lain pun, pada masyarakat, dan kesan dia pada anak murid. Macam gitu kok kita nak berjaya. Guru yang berjaya melalui mana? Tengok ada anak murid dah bagus cikgu sekolah tu. Anak murid dia PSA dah berapa? Dah dapat ramai mana? Dah tahu. Tapi tengok bagus Zahid. Dah boleh. Dia kena tahu. Tengok anak murid dia berjaya UPSR. 30 anak murid 30 berjaya. Oh, berjaya guru. Berjayanya guru. Jadi di antara sifat mursyid, kamu nak tengok mursyid, tengok pada anak murid dia. Beginilah keadaan sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan dengan mereka mendorong seseorang untuk menjadikannya sebagai guru, iltizam dengan majlisnya. Bila tengok dia ni ada sifat mursyid, jumpa dengan dia, rasa nak jadikan dia guru lalu. Ni ada ciri-ciri guru. Kemudian anak murid ni iltizam dengan kuliah agama dia. Iltizam, duduk sekali dengan kuliah agamanya. Dan dalam waktu yang sama beradab bersamanya, dia beradab. Dia guru mursyid ni asal bimbang. Kalau dia ada mursyid, asal tegur dia. Sebab dia, guru dia akan tegur dia. Asal bimbang kalau dia ada mursyid. Guru dia akan dapat tahu, hai kamu ni tak jadi gini-gini. Dia kalau dia pun dia akan rujuk pada guru dia. Guru dia kata kamu benar, kamu tidak benar. Kalau guru kata kamu benar, dia akan terus. Dia tak kira orang kata apa. Boleh nak buat zikir kuat-kuat ni. Guru mursyid kata boleh. Orang lain marah kamu, dia jalan.
Guru mursyid pula bergerak ke atas warid dia. Ikut warid dia, dia dapat alamat, pergi ni gerak. Ini perjalanan guru dengan guru mursyid. Maka dalam keadaan macam tu, beradab bersamanya serta beramal dengan nasihat, dia anak muridnya akan beradab. Kalau selalu adab sekarang, dia berasa, anak murid dia berasa nak pergi Allah, aku nak pergi minta maaf, rasa salah adab saja. Zahirnya orang tengok tak salah adab, tapi dia ni berasa, bermakna dia telah ditabiah rohani oleh guru dia. Maknanya, jadi kenapa kita duduk sekali dalam ilmu tapi tak terasa macam mana? Sebenarnya guru tadi tidak lagi mentabiah. Mentabiah, dan kamu mungkin tidak bersubah betul-betul dengan dia. Mungkin kamu ni jiwa hati kamu tidak serah lagi kepada dia 100% untuk mentabiah hati kamu. Lalu kamu selalu ada pun rasa biasa saja. Tapi anak murid yang ini aku nak ambil dia guru ni, ini aku nak betul-betul nak suruh dia tabiah aku. Bila belajar sikit selalu adab, berasa Allah warna ni, berasa nak minta maaf, berasa nak tu, dia akan mari macam tu. Kenapa jadi macam tu? Saya pernah tanya guru saya, kenapa jadi? Dia kata, kalau kamu, hati kamu ni serah pada guru, kamu nak suruh dia didik hati kamu, kamu akan rasa macam tu. Akan rasa terus selalu adab lah, beginilah gini. Kalau kamu rasa, tapi kalau kamu 20% je, 30% je, ataupun tak berapa, buat penuh masa kosong, buat penuh masa kosong, tidak rasa. Jadi kita selalu adab dengan dia, tidak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kamu tidak bersama dengan mursyid, ataupun sama tapi mursyid itu tidak mendidik hati kamu, dengan sebab kamu tidak menyerahkan hati kamu kepadanya. Maka dia kata, serta beramal dengan nasihat dan tunjuk ajarnya dalam menempuh kejayaan dan kebahagiaan dunia mahupun akhirat. Maka begitulah dia kata, dia akan beri nasihat, dia akan tunjuk ajar supaya kamu ini berjaya, dan supaya kamu bahagia kamu tengok kamu bahagia dunia, dia nak tengok kamu bahagia dunia dan juga negeri akhirat. Inilah perjalanan guru mursyid. Nasihat terakhir kita sudah habis mengenai haqaiq tasawuf. Dalam tajuk guru mursyid ini bersubah dengan guru. Nasihat akhir saya, carilah guru mursyid. Carilah guru mursyid, carilah guru yang mendidik hati kita. Cari guru, rasa tak jumpa, cari lagi guru supaya hati kita terdidik. Dan carilah guru sehingga kan akhlak kita berubah. Kalau akhlak kita tak berubah, cari guru lain. Tapi cari guru lain, jangan mengutuk guru yang kita tinggalkan ini. Kita tinggalkan dia, boleh jadi kita dah sangka baik. Kita sangka macam mana? Mungkin pertemuan kita, jodoh kita dengan guru lain. Sebab guru ini pun dia didik orang lain boleh, mungkin tidak pertemuan kita dengan dia. Kita cari, jangan kata ni bukan mursyid ni guru apa ni, jangan. Ini salah adab kita dengan orang yang kita ambil ilmu dengannya. Jadi setakat ini saja, wallahu a'lam.
الهوى ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى عيني ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب